Tak tu lah tuan-tuan. Dia ni orang yang berjaya bila ada kapal terbang hebat lah. Inilah orang kesudahan tuan-tuan, orang tak beriman. Akhirnya bunuh diri, kecewa, putus asa. Jadi kalau kita nak bicara tentang hidup yang barakah ni, senang je. Formula dia ada 2 ayat yang saya ingat lah. Formula nak hidup barakah, kan? Walaupun gaji tak banyak mana, tapi hidup kita barakah, senantiasa cukup. Satunya yang kita nak sebut, kena ada sifat qanaah kan? Berpada dengan apa yang ada. Hadis Muslim pun ada, hadis Imam Ahmad pun ada. Qad aflaha hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Ini dah hadis dia. Yang saya baca ni riwayat Imam Ahmad. Orang yang baik, orang yang beruntung adalah orang Islam yang mendapat rezeki pada Allah dan dia berpada dengan apa yang direzekikan oleh Allah kepadanya. Yang saya cukup, kan? Qanaah dengan apa yang ada. Baik, ayat Quran ada 2. Kalau nak hidup barakah, kita kembali pada Quran. InsyaAllah Tuhan ni dia tak mungkin janji. Ayat ni tuan-tuan dengar lah, cuma tuan-tuan tak ingat lah. Satu ayat tuan-tuan pernah dengar, satu ayat mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Saya baca dua-dua sekali. Yang tuan-tuan dah dengar surah ke-7 ayat 96 Al-A'raf. Ni soal pagi ni kita bercakap about dunia ni. Nak ambil dunia banyak mana? Kita nak hidup dunia lah mana? Kalau nasib baik panjang umur, kalau nasib tak baik din berambui dah habis dah. Din berambui. Aku pun tak pernah dengar ni, tu siapa dia? Kan saya bukan jenis duk dengar radio tuan-tuan. TV boleh kata tengok je lah sebab ada. Kan radio ada tapi tak teringin nak dengar. Din berambui 43 meninggal dunia. Kan tu dia dengan Allah lah, jawab lah esok. Kita pun tak mau kata lebih kurang kat dia, lebih kat dia lah kan. Dia pun dah meninggal. Kita yang masih hidup, nak hidup barakah, kita dengar firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah ke-7 ayat 96 Al-A'raf. Dan kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, tu dia syaratnya, iman dan takwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, nescaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan yang bakal turun daripada langit, keluar daripada bumi. Yang turun daripada langit ni bukan emas tuan-tuan, banyak cantik, hujan yang bakal menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Bumi menghasilkan hasil-hasil yang lumayan, padi menguning, isi banyak, cantik. Syarat iman dan takwa. Tapi ingat, walakin kadzabu, tapi kalau kamu mendustakan ayat-ayat kami, kamu tidak yakin dengan firman-firman kami, dengan sabda junjungan Nabi SAW, Allah kata apa ni? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan siksa mereka kerana perbuatan mereka. Jangan salahkan Allah. Kalau kita tak berusaha untuk menjadi orang beriman dan bertakwa, jangan salahkan Allah. Allah akan siksa kita. Yang kita dapat pun tak barakah. Macam negara kita, hasil bumi negara banyak, petroleum, kelapa sawit, kan, di antara penyumbang utama. Tetapi kenapa rakyat masih hidup susah? Sebab Nabi dah bagi tahu kita ketegar. Kan? Hadis ni saya tak pasti riwayat siapa, tapi yang saya baca dalam buku, dia kata hadis-hadis ini koleksi daripada Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi bubuh hadis ni, kira okey lah.
Tapi kalau hadis ni kata dhaif, saya boleh kemuka dari Quran. Saya yakin yang ni tak dhaif. Cuba tuan-tuan tengok. Kenapa hari ni negara kita jadi kelang kabut? Kan? Beli kapal Islam tak beli Islam. Jadi orang panggil kapal timbul. Beli 2 buah 1.7 bilion. Satu unit tu 1.7 bilion. Ada jet pejuang, enjin tak ada. Kan? Tuan-tuan pergi jumpa, macam mana boleh pergi sampai Uruguay kan? Kata tentera kita hebat sangat, security cukup cantik kan? General tak kena, private cabuk kena. Kan? Macam mana badan jet duduk dekat Malaysia, enjin duduk kat Uruguay. Macam cerita Piramli lah. Cerita Piramli. Tak ingat? Seniman bujang lapuk. Ini dia keluar, bang, mana motosikal bang? Ini yang aku tengah fikir ni. Macam mana ke sana pula pergi kita? Motor dia atas pokok. Hamba tak tengok hamba yang bawa aku tengok. Macam mana boleh pergi Uruguay ni? Kita dengar hadis, kita dengar ayat Quran. Sama senada kata Imam Nawawi. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila musrafihim. Riwayat saya tak pasti. Maksudnya, apabila Allah kendaki keburukan menimpa sesuatu kaum, itu dia yang disebut dah. Kaum ni tak kira lah rakyat ke, orang Melayu ke. Apabila Allah kendaki keburukan menimpa sesuatu kaum, bagaimana? Apa cara Allah nak bagi keburukan terhadap satu kaum? Ja'ala amrahum ila musrafihim. Allah serahkan teraju pemerintahan kepada golongan-golongan yang hidup bersenang lenang. Jadi pemimpin-pemimpin kaum tersebut adalah golongan yang hidup bermewah-mewah, hidup bersenang lenang. Ada menteri rumah 20 juta. Ada bini menteri beli jam tangan 14 buah jam tangan, satu harga 500,000 bagi hadiah. Di Kedah, syarikat baru 2 tahun beroperasi, dah menanggung beban hutang 2 juta. Menteri besar cek ada satu transaksi, mereka menggunakan wang syarikat beli jam tangan, 2 buah jam tangan, satu harga 170,000. Matilah kaum tu, kata Nabi. Inilah keburukan, tuan-tuan, bila kita diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang suka hidup bersenang lenang. Beli kapal selam, makan komisen. Abdul Razak Baginda rahimahullah 500 juta makan komisen. Kalau tak betul, pasal apa dia tak saman? Pasal apa dia pakai duit dia? Kan? Kalau dah tak betul apa yang kita dakwah, saman. Zaman lah semua saman, ratus-ratus juta lah ni. Tapi minta maaf lah kalau ada hakim lah ni jangan marah. Ada hakim? Tak ada? Selamat. Nak kata ke hakim sikit begini. Hakim pencin ada? Tak ada ya? Selamat. Mahkamah Malaysia ni tak boleh berjaya dah. Tuan-tuan mungkin tak baca, saya banyak membaca yang terkini. Ingat tak Abdul Malik Husin yang ditahan di bawah Akta SA pada tahun 1998 selama 57 hari? Beliau ambil lawyer, lawan kes dia, saman kerajaan Malaysia, dia menang. Mahkamah Tinggi memutuskan kerajaan Malaysia perlu membayar pampasan kepada dia 2.5 juta. Dia pun seronok lah. Kerajaan buat rayuan, pergi ke mahkamah rayuan, kerajaan Malaysia menang. 1 sen pun tak bayar-bayar. Bahkan dia diminta bayar 50,000 kos-kos semua tu. Dia pula kena bayar balik. Itu hampa nak boleh percaya ke hakim-hakim di Malaysia? Kes Perak pun sopa lah kan? Kan? Pergi mahkamah apa, kata Nizal jadi besar.
Tak ni kau kata je, kau ni Zamri ni menteri besar. Pi Mahkamah Persekutuan, 5 hakim kata 5-0. Nabi kata 3 ya. 3 hakim, 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Di Malaysia 5-5 masuk neraka. Hampa nak percaya ke mahkamah di Malaysia? Kalau muka ni lah kena dakwa di mahkamah, hampa tak sadut bela aku lah, buat-buat masa mesti kuduk dalamnya. Jadi saya tak takut, saya ada Allah kan. Saya ada Allah. Siapa buat zalim, buatlah tuan-tuan. Tak saya bimbang lah. Kezaliman ni saya duk cari hadis ni lama dah. Dah jumpa dah. Saya ingat saya cari kat 20 tahun.